Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Sembang Marvel setelah sebulan berpuasa, sebulan beraya dan dua minggu kot, 2-3 minggu kita 2-3 minggu, betul. kita berehat sebab raya. Akhirnya kita kembali betul. setelah GOTG. GOTG menyatukan kita. Yes, dan seperti yang kita janjikan sebelum ini, Betul? kita nak buat satu review dengan spoiler. Betul. So sesiapa yang masih belum menonton GOTG, korang kena tengok GOTG dulu. Spoilers ahead, guys. Yes, kita akan bincang dan bedah spoiler GOTG Volume 3. Betul. Alright, sebelum kita bedah satu-satu, kita nak buat review sedikit. Review secara keseluruhan, Dip. Okay. Memandangkan kalau korang tengok recording ni sekarang, sambil-sambil tu kita orang buat live. Dan bila kita buka topik pasal GOTG, semua bagi rating 1000, sejuta per 10. Jadi saya nak bagi rating ini special lah kot. Okay. Saya bagi rating yang sangat-sangat special untuk GOTG 3. 9.5 per 10. Oh, kalau aku bagi full 10 Full. per 10. 10 per 10. Bagi aku, this is a perfect movie daripada Marvel. Tak tahu, dia macam okay, ada satu meme tau dekat Twitter. Dia cakap, waktu Spider-Man, this is the best trilogy from MCU. Lepas tu bila datang siapa ni? Bila datang Ant-Man, this is the best trilogy. Betul. Tiba-tiba bila GOT, this is the best. And this time aku rasa Betul this the is best. The best. Betul the best. This is the best. Sebab apa? Okay, dia adalah penutup yang sangat cantik, penutup yang sangat perfect. Kita tahu lah, GOTG ni dia sinonim dengan satu team. Dia punya style dia adalah James Gunn dah bawa daripada first kan. Dia ada konsep macam music retro yang dia bawa kan. Betul. Fighting scene dia. Betul. And benda tu kekal untuk yang volume ketiga. Betul. Trademark GOTG tu memang kuat. Betul. Untuk yang volume 3 ni. Setuju? Dari 1, 2 dan 3 dia konsisten. Itu Betul. yang pertama. Betul. Kedua, storyline dia kemas. And kita sebenarnya dah boleh agak tau. Betul. Bukanlah agak storyline. Kita boleh dah boleh agak contoh macam backstory Rocket pasal dia punya bahan eksperimen. Tapi cara dia execute benda tu, dia cerita benda tu, macam mana? Kau betul-betul rasa sedih tau. Aku rasa macam tepat shit, ke jantung, ke hati. Ini macam macam trauma yang Rocket rasa tu, dia tak macam certain movie kan, backstory dia pop terus cerita kan. Betul. Dia tak buat macam tu. Dia tak, buat sikit. Dan satu scene yang paling best, kau tahu apa mana? Yang mana bang? Bila dia jumpa Layla yang kat dalam. Yang Don baring. Diorang tanya pasal nama diorang. Nama, faham? So dia nak jadi Rocket, dia nak jadi Layla, Floor, bla bla bla. Aku cakap, scene tu sumpah sedih aku rasa. Betul. And kalau kita boleh relatekan dengan apa yang Rocket rasa, sebenarnya Rocket ni dia ada PTSD. Betul PTSD. Tapi dia sembunyikan PTSD dia tu untuk menjadi seorang yang kuat. Betul. Nampakkan dia seorang yang macam keras kan. Indirectly dia adalah cerita Rocket ni adalah cerita tentang psikologi juga. Betul. Kalau kita perasan dalam Endgame kot, kan ada Peter Quill cakap yang kau ni sebenarnya takut kan nak jumpa Thanos. Kan? Betul. Lepas tu macam bukan Endgame, Infinity War kan. Lepas tu kita nampak benda tu, kenapa dia takut? Sebab trauma yang dia pernah hadap sebelum ni kan. Betul. And then last scene, fighting scene yang tu macam Pete, I'm enough with running kan. Betul. Dia nak fight kan. Itu aku rasa macam aku nak bangun tepuk tangan lah. Sebab akhirnya dia berani untuk lawan dia punya trauma tu. Ya, betul. Dan lawan. Yes. Aku cerita ni pun aku dah rasa sebab tau. Dia macam sebab gila. Betul. Selain lagu, aku rasa lakonan tak payah cakap lah, semua perfect. And character development, diorang banyak cakap pasal Gamora. Bukan Gamora. Apa tu? Nebula, betul. Nebula macam mana karakter dia konsisten. Perhaps kalau kita tengok dekat sini pun kan, macam mana dia build watak Rocket daripada start cerita Kalau korang perasan Guardians of the Galaxy 3, scene dia bermula dengan watak Rocket. Yes. Penutup dia, sebelum kita tolak lah end credit yang scene. Ketiga lah. Yang ketiga. Kita tolak lah end credit scene, mid credit scene. Penutup dia juga end dengan Rocket.
Betul. Nampak tak? Dia start dengan lagu apa tau? Creep. Mula start lagu Creep tu pun, saya dah macam, okay, movie ni akan jadi movie yang paling best. Sebab lagu yang macam faham tak? Dia awal-awal scene tu dia dah menunjukkan keseluruhan movie dia macam Rocket tengah jalan pasang lagu macam tengah mood dia sedih. Aku macam ini memang mood dia memang kacau habis kacau. ni. Dia start dengan lagu Creep dengan Rocket tu pun saya dah cakap, okay, movie ni best. Bukan sebab lagu Creep, bukan sebab saya fans Radiohead. Simple scene yang aku rasa macam wow. Ini dia macam tak, bukan nak cakap apa lah. Padahal Rocket ni CGI je pun. Tapi dia tapi ramai tau yang komen kat TikTok yang cakap mengalir air mata jantan. Betul. Ada, kau berapa kali menangis? Banyak lah sebab dia macam roller coaster tau. Dia roller betul. Bila kau ingatkan aku ni, why GOTG adalah filem yang terbaik pada aku untuk MCU. One off lah. Okay. Dia tak boleh, kau takkan comparekan langsung dengan Endgame, kau takkan comparekan langsung dengan Ant-Man sebab dia adalah a good movie. Dia bukan sekadar MCU movie, dia adalah a good movie. Betul. Sebab setuju. dia adalah himpunan, kau akan rasa kelakar, dia tak cringe, lawak dia tak cringe, dia punya romantik dia pun tak cringe. Lepas tu sedih dia memang sedih kau-kau. Yes, betul. Aku suka satu scene lah. Bagi aku dia adalah romantic and sedih sedikit satu scene ni. Ketika satu scene Gamora bercakap dengan Peter Quill. Kan Gamora tu bukan Gamora yang bercinta dengan Peter Quill, kan? betul. Aku rasa ni part hujung ke tengah-tengah Okay. Bila dia cakap macam I'm not from your timeline lah, macam tu bla bla bla. Lepas tu macam faham tak? Peter tu bercinta dengan orang yang dia bercinta dengan Gamora. Betul. Tapi orang yang depan mata dia tu adalah orang yang disayang, orang yang dicinta. Cuma dia bukan daripada timeline dia. Betul. Dan bukan orang yang bercinta dengan luar yang sama, tetapi dalam tu berbeza, orang lain totally different kan. Dia macam kau bayangkan, aku membayangkan diri aku sebagai Peter Quill waktu tu macam, kau jumpa dengan partner kau, someone yang dia adalah dia. Betul. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang lepas, yang mungkin waktu tu dia bercinta dengan orang lain. Aku rasa macam dia macam ni lah. Dia macam okay, mungkin siapa yang pergi tengok Guardians of the Galaxy pada waktu tu yang baru broken ke apa semua kan, mesti orang lagi menangis teresak-esak kat situ kan. Sebab sakit siul. Sebab dia macam ni lah, loving that people that bukan not loving you back but don't even know you. So macam okay, kalau kena reject dengan putus cinta ke apa, sebab kita tahu kita dah kenal dia kan. Ini bayangkan kita kenal dia tapi dia macam hilang ingatan yang dia bukan dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa yang macam dia pernah bercinta. Kita tunjuk macam kita tak boleh nak buat apa sebab memory tu tak ada pada dia. Benda ni macam drama Melayu biasa buat. Tapi powerful lah. Pada aku powerful lah. Power lah. Kalau abang tanya aku suka bila dia tak tutup scene tu dengan macam dorang macam peluk cium ke apa kan. Klise sangat kan. Klise pada aku. Dekat kapal dia orang cakap apa semua. Tak, yang lagi best tu kamera. Okay. Quill menghadap kamera, siapa tu Gamora ke belakang, kamera menghadap Gamora, Quill ke belakang. So macam maksud dia, okay, this is the end for us. Macam okay, bye bye. Aku macam wow. Wow. Dia best lah, pada aku best. Okay. Kalau orang tanya kenapa 9.5, saya bukan kena quote. Bagi saya lah bang kan, actually high evolutionary yang dia buat kat dalam GOTG 3 ni dah bagus. Tapi kalau dia boleh tunjuk lagi ruthless dekat high evolutionary ni, okay, saya boleh bagi 10. Faham. Aku boleh terima benda tu kan? Sebab ada orang kata senang sangat je. Pada aku kalau dia terlalu kuat nanti draggy pula movie betul. tu. Kita tak nak draggy pun, tapi macam tunjukkan ruthless dia lah kan. Perhaps kalau kita tengok dalam GOTG 3 ni juga, karakter high evolutionary ni dia punya penjagaan dia tu sangat baik untuk mengelakkan kita fokus kepada benda lain. Okay, macam contoh macam Ant-Man kan, ataupun kita tengok pasal Spider-Man, pasal Illuminati. Kenapa Illuminati tak fokus sangat? Sama juga, kenapa dia tak fokus sangat high evolutionary ni? Because the backstory, the backbone of the story is Rocket and GOTG. And cerita ni memang cerita pasal Rocket saja. And so itu adalah satu kredit yang bagus lah kita bagi kepada James Gunn and the team, sebab dia tak overshadow Guardians. So kalau macam tengok yang GOTG second, kita tahu fokus cerita dia adalah kepada Yondu, bukan GOTG. Betul. So macam kita nampak dia macam kita nampak tema. Okay, kalau tema yang kedua tu
dia lebih kepada father figure. Father figure, betul. Kan yang first tu macam nak buat team. Dia macam mencari kawan. Betul. Selama ni diorang tak ada kawan. Betul. So dia nak buat kawan. Second adalah father figure. Peter Quill dia hilang bapak dia, jumpa bapak dia, lepas tu bapak dia perangai macam tu. Betul. Dan sebenarnya benda yang aku suka satu quotes daripada yang GOTG yang volume 2, dia kata sometimes kita cari something, sebenarnya benda tu ada depan mata. Aku cakap ish. Dan ada penggemar-penggemar movie Marvel overseas lah, dia simpulkan yang bahawasanya GOTG volume 1, kalau GOTG ni is all about Peter Quill, volume 1 is about his mom, volume 2 about his dad, but volume 2 is about himself, pasal diri dia. Kemana dia nak pergi kan. So okay, apa lagi kita nak review? Adakah kita nak kupas satu persatu watak-watak? Aku rasa kita kena buat satu lagi episod untuk teori saja kot. Tapi kita selit-selit jugalah. Boleh? So ini sebab kita aku rasa banyak benda kita fully review, tapi kita ada spoiler kita masuk je. Nak review pasal watak tak? Nak. Sekarang ke lepas ni? Lepas ni. Okay. Sekarang apa lagi kita nak buat? Dia ada persoalan yang ramai yang tanya pasal benda ni. Okay. Siapa budak perempuan yang last sekali Itu teori. Aku nak biar dulu, sebab aku rasa banyak benda kita boleh sembang pasal review filem ni. Sebab aku nak tambah sikit lagi Okay. Macam mana GOTG ketiga ni, roller coaster dia, lepas tu dia bawa turun dan naik. Betul. Ada satu scene. Apa scene? Okay, aku banyak scene yang aku suka. Betul. Salah satu scene ni adalah ketika semua Guardian tengah kumpul dekat roket. So kau rasa macam, weh, ini memang betul-betul sahabat tau. Diorang macam diorang macam sedih. Lagi-lagi part yang aku kan, ada dua scene ni yang macam aku macam aku dah nangis lah. Tiba-tiba fake hope lah. Yang mana? Satu, yang waktu Peter dengan Gamora nak selamatkan siapa ni? Roket. Lepas tu Roket dah macam nak mati kan. Gamora cakap dia dah tak ada. Lepas tu macam tak boleh hidup. Aku cakap bodoh. Aku dah nangis lah. Kita dah expect akan ada satu orang aku dah expect akan mati lah. Lepas tu aku macam dah menangis lah. Sekali hidup. Ya Allah. Okay, fine. Last scene. Peter Quill mati kan. Dah kembang muka kan. Tiba-tiba dah menangis lah. Dia macam tu macam Aku dekat wayang, aku menjerit tau. Takkan dia mati kot. Aku macam tak nak terima kenyataan. Aku macam takkan dia mati kot. Takkan Peter mati. Ya. Betul. Even dalam TikTok kita pun cakap ni, rasanya semua kena tipu sebab semua expect yang akan ada yang mati. Aku macam aku sumpah dalam wayang tu aku rasa aku cakap kuat tau. Favorite scene tak tipu lah. Favorite scene kalau kita kan macam tengok semua movie Marvel and kita layan GOTG. Okay, favorite scene sama macam abang. Waktu ketika Gamora, Peter Quill dengan Rocket ada dekat dalam katakan room tu lah, macam emergency room apa semua kan. Bila Rocket terjaga, emotion yang Nebula menangis, and Rocket sebut nama Nebula at the first place. Dia tersedar tu, dia tak sebut Peter. What's Nebula? Itu menunjukkan bahawasanya sepanjang Endgame, daripada kena blip tu, Rocket dengan Nebula memang dah build a good relationship. Sebab yang macam kita kena betul tengok Ramah cerita macam shit, diorang ni memang sweet antara. Betul Dip, aku fikir dia macam, ingat tak masa Endgame kan, bila diorang dah buat turun kapal kan, Rocket memang ada dekat bumi, Nebula kan dengan Tony Stark kat atas kan. Ingat tak bila Tony Stark datang peluk Steve Rogers, dia peluk dia punya wife apa semua kan, yang ada dekat tangga roket tu, jet diorang tu adalah Rocket dengan Nebula duk pegang tangan. Betul. Diorang dah build a good relationship yang macam okay, faham kenapa Nebula nangis. That's why GOTG volume 3 ni diorang macam tu. Diorang rapat. And bila fikir balik, dalam yang special episode yang Christmas punya, betul, that's why Nebula bagi hadiah dekat Rocket. Yeah. And Nebula bagi hadiah kat Rocket tu kan, Rocket modify balik tangan tu and bagi kat Nebula. Bagi kat Nebula balik. Itu aku macam, ini tangan aku rasa tangan yang, tapi Nebula yang bagi Rocket kan. Betul. So, tapi aku tahulah macam ini adalah Wakanda punya teknologi. Tapi dia pun tak bagi tahu kan dalam tu. Power lah Rocket sebab tangan. Okay, kita tak dapat jawapan lagi. Mungkin kita akan dapat jawapan dalam Captain America, macam mana Nebula dapat tangan baki. Aku rasa dalam holiday special kan, betul, memang bagi kan. So kita mungkin akan dapat jawapan. Cuma yang saya nak cakap kat sini, Rocket dengan Nebula appreciate each other. Betul. Diorang dah jadi best friend lah. Betul. Sebab yelah waktu blip,
semua tak ada. Peter Quill tak ada, Pete tak ada, Groot tak ada, Drax tak ada kan. Tak ada. Wow, betul. Bila kau cakap macam tu, baru aku terfikir semula. Yeah. And kalau korang perasan, sebab lepas aku tengok GOTG Volume 3, aku tengok balik, marathon balik yang Volume 1 and Volume 2. Sebenarnya benda ni dah diberitahu awal tau. Faham. Pasal yang macam kau cakap tadi, nama Laila dah disebut dari GOTG 1. Volume 1. Betul. Lepas tu nama roket apa? 89 P13 89P13. P13 Yeah. dah disebut daripada GOTG volume, 1. Betul. Volume 1 sebab waktu Novacorp nak tangkap betul. Diorang mention nama tu 89P13 sebab benda tu dalam komik kan. And perhaps masa Novacorp dah tangkap pun macam dah dekat dalam screen tu kan dah keluar 89P13. Lepas tu ada satu scene yang dia kata macam, bila kau dah tengok GOTG Volume 3, kau akan lebih rasa sedih. And macam impact dia lebih besar. Betul. Sebab waktu dalam satu scene Volume 2, Yondu dengan Rocket yang dia cakap, I know you boy. Macam aku cakap, I know you boy, you are me. Aku macam waktu tu kita mungkin tak faham sangat kan. Betul. Tapi bila tengok yang backstory Rocket ni, baru kita faham. Holy shit. That's why Yondu ni dia membesarkan Peter Quill dengan tough love. Betul tough love. Sebab dia tak tunjuk yang dia suka sayang tapi padahal dia sayang. Macam kita tengok dalam holiday special lah macam tu kan. Sama juga macam Volume 1 waktu dia ambil yang Ops tu kan. Dia buka, lepas tu dia gelak kan. Maksudnya dia tak kisah pun. Tapi dia tak boleh lah tunjuk macam aku sayang kau. Betul. Dia macam aku rasa the whole story Volume 1, Volume 2, Volume 3 James Gunn buat kerja dengan sangat baik. Betul. Dan dalam satu interview, perhaps kalau korang belum jumpa interview daripada James Gunn ni, penceritaan Guardians ni bukan James Gunn buat berdasarkan one straight storyline. Maksud dia, kan ada movie-movie lain yang berlaku dekat dalam Marvel Universe. Okay. James Gunn tak tahu apa yang akan berlaku dekat movie-movie lain. Okay. James Gunn tak tahu. So macam contoh, kita bagi satu contoh lah, Adam Warlock. Masa GOTG 2, memang James Gunn ingat Adam Warlock akan terlibat dengan Infinity Stones. Faham. Tapi itu tak berlaku dekat dalam Avengers Infinity Wars dan juga Endgame. Which is Adam Warlock tak muncul. So macam mana kita nak relatekan balik? And bila masuk GOTG 3, cara dia tweak Adam Warlock tu sangat bijak. And dia gunakan persekitaran yang ada untuk gunakan balik watak-watak yang ada. Sebab tu saya cakap, daripada GOTG 1, GOTG 2, GOTG 3, semua watak keluar balik dalam GOTG 3. Termasuk Yondu. Yondu pun muncul. Backstory. So macam kita nampak yang betapa telitinya satulah James Gunn teliti tentang dia punya kerja. Dan kalau abang tak tahu tak, ni bukan teori, ini memang James Gunn juga cerita. Abang tahu tak, terms Infinity Stones tu James Gunn buat dalam masa 1 jam 30 minit je. The whole Marvel Universe punya storyline start daripada James Gunn. So kita nampaklah DC akan macam mana kan. Tapi ada future yang cerah bila James Gunn ambil alih ni. Tapi kita kita tengok juga sebab James Gunn ni mungkin sebab dia bekerja dengan Marvel Studios yang banyak bagi cooperation, idea tu ada apa semua. Memang James Gunn ni seorang yang power, tapi kita kena teliti dengan tim dia. Betul. Dan wujud juga satu orang kata James Gunn ni seorang yang pentingkan kroni, sebab orang yang dia suka buat movie adalah orang-orang yang sama. Ya, betul. Pelakon pun pelakon yang sama. Yang sama. Tengok dalam cerita GOTG 1 sampai 3 kan. Okey lah, aku rasa decide sebab aku takut kalau lama sangat kalau kita bukan maksudnya kalau kita buat banyak pecahan, kita teori banyak panjang lagi. Nanti orang lama sangat nak tunggu. Betul. So kita masuk je kali ni. Okey. Terus masuk. Maksudnya tak nak buat episod tu. Tak payah sebab nanti lama sangat. Ke tak lama sangat? Saya rasa better kita buat episod tu kot. Buat episod 2. Sebab sekarang dah 20 minit. Yang ni upload minggu ni, yang teori minggu depan. Sebenarnya saya banyak teori banyak? Saya teori tak banyak, tapi saya nak cerita pasal watak juga bang. So kita nak go satu persatu watak. Okey, itu kita pergi pada punya, teori lah. Character development. Okey. Ke kena buat 3 video? Tak payah tu masuk dalam teori. Teori tak banyak aku rasa. Teori pasal budak tu apa akan jadi untuk GOTG next. Okay. Sebab kau nak buat pasal character review. So next terus lah. Okay lah, boleh lah. So sini sampai sini je. Sampai sini. By the way, macam biasa, betul. Kita pernah cakap sebelum ni, kalau ada sesiapa
penerbit ataupun pengarah filem yang nak buat promosi ataupun nak kami review filem atau siri anda, kita macam show sendiri, tapi itulah hasrat kita sebab kita nak melonjakkan industri perfilman ataupun industri kreatif tempatan. Betul, tempatan. So kita nak buat review. So untuk minggu ni tak ada lagi review untuk filem dan siri tempatan sebab aku pun dah lama tak tengok filem baru yang tempatan. dekat ni sinema. Last aku tengok apa Imaginor lah kot. Ya, kita tengok Imaginor bang. Dan last review kita pasal movie tempatan adalah High Council. Betul. Itu je lah. Itu pun siri. So Okay lah. tak ada yang terkini. So kita tunggulah apa yang terkini, yang best, betul-betul best, kita akan bagi tahu. Dan kalau ada yang nak buat review ataupun nak buat sponsor ke apa-apa, advertisement, boleh Roger. Betul. DM kami dekat Twitter, dekat TikTok, IG ataupun boleh email. Betul. Alright, jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel YouTube. Idea besar. Sembang Marvel. Banyak sangat topi abang ni. Aku banyak sangat jaga. Banyak topi ni. Di Sembang Marvel. Dan jangan lupa untuk tekan butang follow kami di TikTok dan Instagram Sembang Marvel. Betul. Dan bagi 5 star di Spotify. Betul. Ciao. Assalamualaikum.